Baik, bagi membincangkan masalah pembuangan dan pengurusan sisa pepejal, rakan setugas Israr Khalid telah pun bersedia di lokasi dan di bilik berita. Kita ada Ketua Pegawai Eksekutif Badanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam PPS-PPA, Datuk A.B. Rahim Makno, dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Alam Flora Sdn Bhd, Tuan Haji Muhammad Zain Hassan yang turut membincangkan mengenai perkara sama. Saya ingin mulakan dulu dengan Tuan Haji, ya. Fokus pastinya kepada sejauh mana peningkatan pembuangan sampah dalam kalangan penduduk, khususnya di Lembah Kelang ni. Gambaran lebih jelas. Sampah khususnya di Kuala Lumpur, kalau saya boleh ambil contoh, kita di sini menghasilkan 2,500 tan sehari. Di mana sampah ini memang merupakan sampah yang banyak dalam masa-masa biasa, iaitu bukan masa perayaan. Dan jika kita buat sedikit comparison atau perbandingan, berbanding hari biasa dengan di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini, sampah yang biasanya 2,500 tan sehari akan naik setinggi 3,000 tan sehari. Sebagai contoh, kalau saya boleh ambil contoh bulan Ramadan, pada 1 hari bulan hingga 17 Ramadan pada tahun lepas adalah sebanyak 31,000 tan. Tetapi sekarang ini, tahun ini 17 Ramadan telah menjangkau kepada 34,000 tan. Begitulah peningkatan sampah kita pada tahun ini. Okey, Ketua Pegawai Eksekutif PPS-PPA, Datuk A.B. Rahim Makno, mungkin kita ingin bercakap mengenai cabaran dalam menguruskan sisa pepejal di Lembah Kelang ini. Seperti mana yang Tuan Haji telah pun bentangkan permasalahannya ini. Ya, cabaran utama tentang pengurusan sampah ini adalah satunya dari segi kurangnya kadar kita semula. Jadi ini menokok tambahkan lagi masalah yang kita telah ada. Dan saya percaya salah satu daripada pendekatan yang harus kita atasi sekarang ini ialah dengan memastikan kita mengurangkan sampah sarap, iaitu dengan melaksanakan 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle. Ramai kita yang mengetahui banyak tentang recycle, tetapi kurang mempraktikkan reduce ataupun mengurangkan sisa, serta juga mengguna semula sisa-sisa yang boleh dipakai. Dalam hal ini saya beranggapan bahawa pengurangan sisa makanan adalah salah satu daripada cabaran yang harus kita atasi, terutamanya dalam bulan Ramadan ini. Begitu banyak pembaziran kerana sampah yang makin meningkat, dan pembaziran itu kalau kita boleh kurangkan daripada 45% kadar sampah daripada makanan tadi itu, kalau kita kurangkan 40% itu kepada 20%, itu pun sudah banyak kesannya. Selain daripada itu, saya percaya juga kita harus juga melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pendidikan tentang mengerakkan dari segi pembuangan sampah merata-rata, longgokkan sampah di sana sini. Bagaimanapun PPA telah pun mengambil tindakan untuk menguatkuasakan Undang-Undang 672, di mana kita telah pun membasmi sebanyak 95 lokasi sampah haram di Kuala Lumpur. Jadi itulah salah satu pendekatan yang kita hadapi di sini, cabaran yang kita hadapi sekarang ini. Situasinya kita faham ia agak kritikal, pengurusan sampah ini, dan saya ingin bertanya kepada kedua-dua ahli panel mengenai apakah langkah alternatif bercakap tentang masa depan. Apa lagi yang perlu, langkah yang diambil, terutamanya pendekatan alternatif kaedah pelupusan sampah ni. Kita bermula dengan Tuan Haji. Ya, pada saya sebenarnya bila bercakap tentang sampah, kita suka bermula daripada sekolah. Anak-anak muda, kanak-kanak kita sekarang ni adalah pemimpin masa depan. Mereka akan menjalani kehidupan, dan insya-Allah kalau pendidikan itu bermula pada sekolah, dia akan membawa kepada kehidupan mereka pada masa akan datang. Datuk? Ya, dari segi pandangan kita juga harus mendidik masyarakat ni dari segi mentransformasikan minda mereka. Mereka harus sayangkan kebersihan dan juga sayangkan alam sekitar. Apabila mereka mula menyayangi alam sekitar, maka mereka akan mengambil tindakan-tindakan yang apa kita panggil environmentally ethical behavior, ataupun tingkah laku yang beretika terhadap alam sekitar. Kita telah pun melancarkan perancangan strategi kita, dan di mana antara fasa-fasa yang kita telah pun gariskan. Fasa pertama ialah pembasmian sampah haram. Yang fasa kedua ialah di segi memastikan tidak ada lagi littering ataupun yang berkaitan dengan buang sampah merata-rata, dan yang akhir sekali mentransformasikan minda masyarakat, di mana apabila mereka mula menyayangi alam sekitar, mereka akan mengambil tindakan yang bersesuaian untuk mengatasi masalah kita. Mentaliti dan pendidikan. Baik, terima kasih kepada Datuk A.B. Rahim Makno, dan terima kasih juga kepada Tuan Haji Muhammad Zain.